diluluskan kerajaan pada 19 Mac lalu dan diwartakan melalui Warta Kerajaan Persekutuan yang dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara pada 27 April tahun lalu. Saudara, itu keadaannya. Gaji minima, mudah-mudahan semua warga kita memperoleh gaji yang setimpal. Bagaimanapun masih lagi rendah. Saya merasakan masih lagi rendah. Dan kita mengharapkan agar syarikat-syarikat sebut memperoleh keuntungan dan dapatlah meningkatkan gaji kepada para pekerjanya. Saudara. Baik, saudara. Sekarang ni kita masuk dalam segmen yang ada sedikit politik, itu tentang korupsi. Saya melihat, saudara, sebab semalam pun Menteri Pelancongan, dia menuduh katanya ada berlaku korupsi di lapangan terbang KLIA, saudara. Jadi sekarang ni saya terfikir, saudara. Saya terfikir bahawa di mana saja ada kuasa, maka di situlah letaknya terdedahnya mereka yang melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan terdedah kepada korupsi, saudara. Jadi keadaan sebenar, saudara, sudah teruk. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berterusan membangkitkan kesedaran agar kita memerangi korupsi. Kerana situasi korupsi di negara kita, saudara, sudah berakar umbi. Dan seolah macam satu keadaan yang sukar. Mau dicabut tunjangnya, akar umbinya amat sukar. Bagai kita kan macam kita mencabut duri semalu. Kalau kita pergi ke padang bola misalnya, kita nak cabut duri semalu tu, kadang-kadang tangan kita boleh luka. Begitulah situasi korupsi negara kita. Siapa saja yang nak memerangi korupsi ini, mereka akan terkait, akan dituduh macam-macam. Sebab itu, saudara, kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri semalam beliau menjelaskan situasi kritikal sebegini ini sedang dihadapi oleh beliau apabila beliau mahu memerangi budaya korupsi. Malahan katanya sudah pun ada ugutan. Jadi boleh lihat balik kenyataannya kemarin dulu, semalam, hari Jumaat. Beliau menjelaskan bagaimana sukarnya beliau menghadapi tentangan mereka untuk mengelakkan ataupun menghapuskan budaya korupsi ini. Jadi bagi saya lah, setiap yang mahu memerangi korupsi, sepatutnya mereka ini ada willpower ataupun ada keberanian yang benar-benar mantap di hati. Kalau tak ada begitu, saya sukar. Kerana setiap pelaksana yang menjalankan hukum ataupun penguatkuasaan, mereka terdedah pada korupsi. Sama ada di peringkat bawah sampailah ke atas. Jadi sekarang ni timbul persoalan yang dibangkitkan. Apakah, bagi saya lah, saudara, timbul persoalan yang sering kita bangkitkan, apakah hanya penerima korupsi itu saja yang perlu dikenakan tindakan? Saya yakin sewajarnya kalau kita nak melakukan ataupun menuntaskan persoalan korupsi ini, perlu juga mereka yang memberi. Kalau orang yang memberi itu, perlu juga diambil tindakan. Kerana rasuah ini, dia tidak hanya terkena pada orang yang mengambil, tapi undang-undang itu mencakupi kepada pemberi. Jadi orang yang memberi pun perlu ambil tindakan. Saya mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat melihat persoalan ini. Kerana membasmi budaya korupsi ini, mestilah kita lihat ia sebagai satu jihad dalam diri kita. Kalau tidak, ini susah. Negara kita ni rosak kerana kita mempunyai penduduk yang sekadar 32 juta. Hasil negara begitu besar. Pendapatan daripada Petronas begitu banyak, berbilion-bilion. Tapi kenapa rakyat masih lagi dibalut kemiskinan? Kenapa masih derita rakyat masih lagi berada dalam kehidupan mereka? Lain tak ada, puncanya adalah korupsi, saudara. Jadi kesan korupsi, maka banyaklah berlaku ketirisan. Dan ini yang memenatkan negara untuk berada di situasi lenjan. Negara kita sekarang ni berada dalam situasi lenjan, saudara. Kesan daripada percaturan politik. Mereka yang melakukan korupsi ini. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu saya melihat, saudara, kenyataan Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong yang menimbulkan persepsi yang agak membimbangkan. Kalau benar tuduhan begitu, kalau benar adanya pegawai immigration yang terlibat dalam korupsi, ini juga perlu dihapuskan. Kerana mereka ini adalah orang yang bertanggungjawab menjaga pintu masuk negara kita. Kalaulah mereka yang diberi tanggungjawab, yang diberi amanah untuk menjaga kemasukan orang luar ke negara kita ini, terlibat dalam korupsi, ini satu bahaya pada negara. Saya mengharapkan persoalan tersebut dapat dilihat dan saya gembiralah apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyatakan bahawa pihak SPRM sudah pun memulakan siasatan terhadap pegawai ataupun mereka yang terlibat
di jabatan yang mengendalikan kemasukan warga asing ke negara kita. Dalam waktu yang sama, kita juga menzahirkan rasa tidak senang kerana cara yang Berhormat Menteri Datuk Seri Tiong, saudara, dia kalaulah sebagaimana dilaporkan meredah begitu pun tak baiklah. Itu keadaannya. Kerana sebenar-benar saudara, Marhain saat ini memang sekian lama terbenam dalam lembah derita. Lain tak ada kerana ada korupsi. Saudara, bila budaya politik pula sudah pun menjalar dengan korupsi. Jangan lupa saudara, politik kita juga sudah pun mengamalkan politik yang ada korupsi. Contoh saya berikan, apabila berlaku langkah Sheraton. Dalam kalau kita dengar pencerahan, kenyataan Tan Sri Muhyiddin dalam scheme of things. Bagi saya, scheme of things itu adalah ibu kepada korupsi politik. Sewajarnya, pihak berkuasa harus melihat dan menangani persoalan ini. Kerana apabila seseorang itu dijanjikan dengan jawatan dan sebagainya untuk menyokong seorang itu, maka itulah yang dianggap sebagai korupsi. Saya bukan nak menuduh saudara, tidak. Tapi bila saya mendengar balik, teringat balik waktu langkah Sheraton dahulu. Jangan lupa saudara, itu bagi saya itulah ibu pada korupsi politik. Tambahan pula, bila adanya lafaz niat, wallahi wabillahi, saya sokong. Itu pun, itu bagi duit. Itu pun korupsi politik. Dan kita dengar sendiri, dan mahkamah telah pun memutuskan bagaimana Mahkamah Kuala Terengganu memutuskan ahli Parlimen Kuala Terengganu dikatakan terjebak dalam politik korupsi. Maka persoalannya masih lagi dalam pembicaraan. Tapi persoalan awal diputuskan oleh mahkamah bahawa sepatutnya dibatalkan. Tapi proses itu mengambil masa lah saudara. Jadi ini yang merunsingkan kita saudara. Kita agak runsing kalau warga, terlebih-lebih lagi melibatkan anak muda. Pengundi muda yang begitu ramai saudara, 30% kalangan pengundi-pengundi yang hadir. Dalam 6 pilihan raya negeri nanti saudara, 30% kebanyakannya di setiap negeri itu anak muda. Berusia antara 18 hingga 29 tahun. Kalaulah mereka disajikan dengan korupsi, ini letih saudara. Saudara, Kumat Kamit itu sedekah. Bukan, saya tak menganggap itu sedekah saudara. Inilah bibit-bibit bunga-bunga korupsi. Kerana seseorang itu kalau dia cari duit, maka dia membeli ataupun melakukan korupsi kepada pengundi-pengundi untuk menggamit yakin pengundi pada mereka, maka bila dia dapat kuasa nanti, dia akan cari balik wang untuk mengisi tabungnya. Kerana dia bukanlah dapat duit daripada kayangan saudara. Jadi bila itu yang dialami olehnya, dia akan terdedah pada korupsi. Ini masalahnya. Saya bersetujulah saudara. Saya bersetuju dengan tindakan yang Berhormat Perdana Menteri mahu memerangi korupsi. Saya yakin saudara, kalau kita dapat membentas korupsi ini, negara akan makmur. Memanglah, bila kita sakit nak buat ubat, memanglah memedihkan. Luka saudara, bila bubuh ubat, pedih. Tapi akhirnya tubuh badan kita akan sihat. Inilah sedang dialami, saudara. Saudara Azrinuddin dia kata jangan pakai baju cerah, wording tak nampak. Itu keadaan yang betul, insya-Allah lah, tak apa. Saya terima kasih saudara atas penjelasan saudara. Sebab itu dia nampak saya terjenguk saudara. Itu mungkin teknikalnya, tapi saya nampak jugalah macam Faris Atan. Kalau sedekah ikhlas tak perlukan undi lah. Itu keadaannya saudara. Kalau nak sedekah, sedekahlah. Jadi seharusnya sekarang ni saya harap sepatutnya pihak berkuasa, khususnya SPRM, melihat apakah waktu scheme of things itu tidak ada elemen korupsi. Saya tak mau bercakap apa-apa lagi saudara. Kesan korupsi itulah maka negara kita berhutang sampai 1.5 triliun ya. Itu keadaannya. Saya haraplah agar pimpinan, khususnya mereka yang bertanggungjawab dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat melihat semua aspek ini saudara.